Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan pengacara majlis, kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Alhamdulillah, cantik masjid tuan-tuan. Cute, comel, bersih. Allahu Akbar. Suka saya tuan-tuan. Saya masuk tadi pun rasa macam duduk di Mekah, Madinah je bau ni. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Bukan kata masjid ni cute. Dengan meja ni pun cute tuan-tuan. Oh, comel tuan-tuan ni. Masya-Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kepada semua ahli-ahli, kepada semua pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni tuan-tuan, nikmatnya ialah tidak dibenarkan murtad. Syukur. Orang Melayu tak boleh murtad. Syukur. Sebab ayat ni Allah Ta'ala sebut, Ali Imran 102. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Dan kita duduk di Malaysia, orang Melayu tak boleh. Kena Islam. Melayu mesti Islam. Dan tak boleh keluar daripada Islam. Sebab apa banyak tuan-tuan orang Melayu di negara lain nak masuk agama, keluar agama, kok suka dia. Dia pakai songkok macam kita, pakai plekat macam kita, pakai baju macam kita. Tapi dia tak Islam. Bagi salam dia jawab, kadang-kadang dia bagi salam kat kita. Tengok dia makan, balik bayar. Bila tanya, saya tidak Muslim pak. Oh, sudah. Bebas. Rasa nak masuk agama lain, dia masuk. Rasa nak masuk Islam balik, dia masuk balik. Sebab membenarkan. Malah ada negara-negara yang tak ada kontrol tentang agama. Nak Islam ke, tak nak Islam ke, terpulang. Saya ada mak bapak datang jumpa, dia kata, anak dia ustaz nak kahwin dengan Mak Saleh. Sekarang nak pindah ke Amerika. Tolonglah ustaz. Nangis mak ni, anak nak masuk agama lain. Sampai hati tuan-tuan nak tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad lah orang yang paling sayang pada kita. Orang yang paling sayang pada kita mengatasi sayang mak pada kita. Mengatasi sayangnya bapa pada kita, sayang Nabi lagi. Kita sayang anak kita, kita sayang isteri kita, kita sayang suami kita. Tak. Nabi lagi sayang daripada itu. Sebab cinta Nabi bukan setakat sekarang, di akhirat. Berapa banyak kita dengan anak kita jadi musuh di hari akhirat. Di dunia ni pun jadi musuh. Di dunia ni pun anak dengan mak jadi musuh. Anak dengan pak jadi musuh, isteri dengan suami jadi musuh, sama-sama anak pun jadi musuh. Bayangkan di akhirat. Tapi Nabi Muhammad bukan musuh kita. Dia nak bagi syafaat pada kita. Dia nak tolong kita. Allah offer pada Nabi Muhammad dua syarat. Kau nak doa atau kau nak bagi syafaat, simpan di hari kiamat. Rasulullah kata, aku simpan yang nombor dua. Aku nak bagi syafaat kepada umat aku di hari kiamat. Masya Allah tuan-tuan. Macam saya ni ustaz layak tak dapat syafaat.
Macam kami ni Ustaz, layak tak dapat syafaat Ustaz? Allahu Akbar. Sebab tu kita kena mencintai Nabi. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam umat Nabi yang Nabi cintai dan layak kita dapat syafaat. Di dunia ni tuan-tuan, kalau kita susah, YB banyak tuan-tuan. Jumpa je YB. Tuan-tuan kalau susah, masuk je dalam Facebook, TikTok. Petang sekali lagi bantuan sampai. Tuan-tuan kalau rasa-rasa susah, masuk saja dalam saluran. Apa-apa saluran pun, maka bantuan akan sampai pada tuan-tuan. Tapi kalau kita di hari kiamat susah, saluran mana nak ambil? Saluran mana yang nak masuk? Nak mengadu pada siapa? Nak minta tolong pada siapa? Kita di dunia kalau susah, masjid ada tabung. Tabung khairat, tabung anak yatim, tabung fakir miskin. Malah ada tabung khairat kematian. Rasa-rasa susah, pergi jumpa Tok Pengulu. Rasa-rasa susah, minta pada jiran sebelah. Rasa-rasa susah, tak dapat makan, pinjam dekat abang, nama dia Kasim Baba. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tapi kalau di hari kiamat, Kasim Baba mana nak tolong? Ali Baba mana nak tolong? Yang nak tolong kita seorang, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok bila nak tolong minta daripada Nabi, nak sambut maulud dalam dunia, nak buat maulid dikatakan bid'ah. Lah. Nah, iya. Nak minta tolong dari Nabi, tapi di dunia tak boleh buat maulid. Macam mana cerita? Iyalah Ustaz, maulid Nabi tak pernah buat. Sebab apa kita buat maulid? Maulid itu apa? Kelahiran Nabi lah. Iyalah, apa benda sambutan kau buat apa? Kami berkumpul dalam masjid. Nabi berkumpul tak dalam masjid? Berkumpul. Jadi maulid itu apa sambutannya? Kami bagi makan. Ada tak Nabi bagi makan? Nabi suruh. Apa yang kau buat dalam maulid? Kami selawat. Ada tak Nabi selawat? Allah pun berselawat. Apa yang kau buat dalam maulid? Kami baca sirah Rasulullah. Ada tak Nabi suruh kita ni belajar tentang Rasulullah, tentang keluarga Rasulullah? Ada. Habis itu di mana bid'ahnya? Di mana bid'ahnya? Tak ada bid'ah. Harus sebagai lambang kegembiraan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi Muhammad ni pembawa rahmat. Maka Allah sebut dalam Quran, bila kamu dapat rahmat, bila kamu dapat rahmat daripada Allah, falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Nabi Muhammad itu rahmat, maka kata Allah, hendaklah bergembira. Maka pada hari ini kita sambut maulid sebagai tanda gembira kita dikurniakan rahmat daripada Allah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mananya Ustaz? Tak nampak rahmat Nabi Ustaz? Tak nampak Ustaz? Tak nampak. Abang buta ke? Saya celik. Kalau abang celik, abang bukalah mata hati abang pula. Buka mata hati. Yelah, saya tanya mana dia rahmat Nabi-nya, tak nampak pun. Tadi kita sebut lagi sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita dengar. Sallallahu. Abang buta ke pekak? Bukankah tadi kita berselawat? Dengan sekali kita berselawat, Allah balas 10 kali pada kita. Tak rahmat ni. Allah ingat pada kita, Allah sebut pada kita, Allah sebut. Nabi Muhammad pun ingat pada kita, Allah balas pada kita. Siapa yang berselawat pada aku sekali, Allah balas pada dia 10 kali balik. Tak rahmat ke tu? Oh, dia faham rahmat tu apa? Balik-balik rumah ada beras tempatan 20 kilo.
Yang tu yang dia faham rahmat tu. Balik-balik rumah ada beras special import, ada beras wangi. Oh, dia kata, untung aku buat maulid malam ni. Beras sampai pada langit. Lah, dia faham macam itu tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak ajak pada tuan-tuan tentang kalau kita sambut maulidin Nabi setiap hari, setiap tahun, tapi kalau kita tak ikut ajaran Nabi, apa faedah? Apa faedah? Tadi saya di USIM, University Science. Bila habis tu, Ustaz komen apa? Keluarga sayang Nabi, keluarga yang mencontohi Nabi sebagai asas di dalam pembentukan keluarga bahagia. Saya cakap, kita bila kahwin, suami, isteri buat lagu tu. Tapi pasal saya seorang, tak nampak lagi. Patutnya ada seorang lagi belah sini. Isteri sengit kepala macam tu. Love till jannah. Kalau hak kata sikit, till jannah lagi besar tuan-tuan ni. Suami tercinta, love. Suami tersayang, till jannah. Sampai syurga, kata dia. Bagus. Tapi kalau tak sembahyang subuh, syurga apa? Dua-dua lelaki bini sembahyang subuh selama roh. Syurga apa? Yang isteri tu elok-elok dah bertudung, selama roh sekarang pakai skirt. Til jannah. Dua-dua tak sembahyang, tuan-tuan. Hari Jumaat besok, suami bawa isteri lepak dekat Ayun. Ia orang sembahyang Jumaat, dia orang pula pergi jalan-jalan dekat Ayun. Tak sembahyang Jumaat, bang? Suami dia jawab, saya tak ada masa, Ustaz. So, sekarang je ada masa. Jadi, bawa isteri lah jalan kan. Yalah, nak healing-healing kan. Healing kau cakap. Sembahyang Jumaat tu wajib pada abang. Isteri tak sembahyang, tak apa Jumaat abang. Di Zuhur. Tak usah faham tak? Saya tak ada masa lain. Inilah ada masa saya nak dapatkan makan dengan dia, lunch dengan dia. So what? So what kau kata? Tapi kau cakap kau nak ke syurga, tapi kau tak sembahyang Jumaat, apa cerita bang? Sebab itulah saya sebut tadi, kalau kita sambut maulidin Nabi, tapi kita tak ambil sunnah Nabi, kita tak ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalah maknanya tuan-tuan? Baik, saya nak ajak tuan-tuan ikut pesan Nabi. Yang pertama, apa yang Nabi pesan kepada kita? Nabi pesan kepada kita, ingat besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nombor satu, pesanan Nabi, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang hebat. Maka malam ni kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama izat lahud dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, siapa yang pagi-pagi asbaha, bangun aja pagi daripada kamu, maka dia mendapati aminan fi sirbi. Dia merasa aman dalam tempat tinggal dia. Dia merasa aman dalam rumah dia. Dia merasa aman dalam dunia dia, dalam negeri dia. Kemudian kata Nabi, mu'afan fi jasadihi, dan dia mendapati bahawa hari ini jasad dia sihat, tubuh dia sihat. Kemudian kata Nabi, andahu futu yaumihi, dan pada hari itu dia ada makanan. Maka sesungguhnya dia telah mendapat seolah-olah satu dunia telah dapat kepada dia. Nombor satu, Nabi suruh kita bersyukur. Apa yang Nabi cakap? Pagi-pagi
engkau dapati bahawa dalam rumah engkau, dalam dunia engkau, dalam negeri engkau ada keamanan, aminan fi sirbi. Tuan-tuan, bila kita bangun besok, alhamdulillah, rumah kita aman, terbakar tidak, perompak tak masuk, alhamdulillah, elektrik ada, buka pipe air keluar air, agak-agak panas pasang aircon, bantal ada, tilam ada, selimut ada, tidur. Jangan katakan ular, nyamuk pun tak masuk. Itu nama dia apa? Asbaha minkum fi sirbih. Dia bangun pagi-pagi tu, ya Allah, alhamdulillah, hari ni hari Jumaat, aku nak sembahyang Jumaat, alhamdulillah. Hari ni aku nak pergi pasar sekejap cari ketam. Nanti tengah hari aku nak minta isteri aku masak lemak ketam kayangan, alhamdulillah. Amannya. Aku nak pergi kedai roti canai sekejap, tak ada siapa yang tahan kita, pergi halang kita. Nanti pukul 12.30 aku nak pergi masjid, datang awal sikit. Aku nak i'tikaf dalam masjid, nanti nak sembahyang zuhur. Kalau boleh, aku nak duduk depan sekali, belakang tu imam. Wah, nikmat betul negeri awak. Maka itu kata Allah, kata Rasulullah, syukur. Cuba tengok di Palestin sekarang. Nak sembahyang, orang bom. Duduk dalam rumah, orang tembak. Pergi sekolah, orang bom. Duduk di hospital, dah rasa selamat dah. Dengan hospital, dia orang bom sekali. Adakah hari ini, minggu lepas dia orang bom? Dah, sejak 70 tahun yang lepas. Ada rumah dihalau, ada rumah dirobohkan. Ada tanah dihalau. Halau, pergi jauh-jauh. Ni tanah kami ambil tanah ni. Siapa dia? Yahudi ambil. Berpuluh tahun, daripada tahun 48 kat Lehaut. Kita ni rumah ada. Depan tu rumah, belakang tu rumah, sebelah tu pun rumah. Allah, seronok. Depan tu ada kedai western, depan tu pula ada kedai Speedmart 1999 tu depan tu. Senangnya hidup. Pi ke tandas tadi, Allah bersihnya, ambil wuduk, bersihlah. Nak apa lagi? Bayangkan kalau kita menderita daripada tahun 48 sampai sekarang. Rumah tak ada, halau, rampas tanah. Dan bila kita pergi tuntut, mereka kata kita pengganas. Buat kempen satu dunia. Tengok, kami kena serang dengan orang Palestin. Tengok, kami kena serang dengan pengganas. Dia panggil pengganas pula. Ni tanah aku, ni tanah kami. Engkau datang rampas, bila kami nak ambil balik, engkau kata kami pengganas. Jahat kan? Itulah yang dibuat kepada setiap orang daripada kita. Mereka yang datang ke tanah air kita, mereka jajah kita. Mai ke Melaka, Portugis. Mai negeri lain, British. Bila kita tuntut hak kita, mereka panggil kita pengganas. Pejuang-pejuang dipanggil tali barut. Yang menuntut kemerdekaan dipanggil sebagai pengkhianat, penderhaka. Sampai sekarang. Hari ini depan mata kita. Allah Ta'ala bagi. Tapi kita tak rasa macam mana perasaan mereka. Macam mana tuan-tuan? Kita doa mudah-mudahan Allah beri kebaikan, kemenangan. Boleh doa lah kita. Nak kata apa? Nak pergi tak boleh. Sebab tu bila kita sekarang ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Nikmat apa? Nikmat amannya dunia. Amannya Melaka. Amannya Malaysia. Syukurlah. Jangan cari gaduh. Ni tak habis-habis bergaduh. Duduk dalam dewan bergaduh. Duduk dalam masjid bergaduh. Duduk dalam surau bergaduh. Duduk kedai kopi bergaduh. Bergaduh di TikTok. Bergaduh di TokTik. Bila nak aman Syukur.
Nombor 2, apa yang kau syukur? Bila Allah Ta'ala bagi kita sihat. Kalau kita sakit, kita tak datang. Tapi kerana sihat, Allah izinkan kita datang. Pakai kereta seberang jalan, pakai motor lepas. Datang. Syukur padamu, Ya Allah. Aku boleh sembahyang, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Walaupun ada ubat kita makan, tapi kita boleh bertahan. Syukur Allah bagi sihat. Saya pergi ziarah satu orang kanser. Mata dia terkeluar. Mata ni terkeluar, kena ikat kepala dia supaya mata tu tak terjuntai, kena ikat di kepala. Ustaz nak tengok ke? Tak mau. Saya tengok dia pun saya seksa lah. Dia nak tunjuk, nak buka bandage tu, nak tunjuk mata. Kita ni baru setakat mata kelabu, pakai spek lega. Kita ni setakat dekat leher, gatai kepala. Oh, apalah gatai kepala ni. Oh. Kak leher ambil garu, selesai masalah. Yang saya jumpa tempurung. Kepala ni tak ada. Tempurung depan ni tak ada. Tinggal tengah-tengah. Saya tanya, pergi mana sebahagian kepala? Separuh kepala awak pergi mana? Accident. Oh, naik motor. Oh, naik motor, race motor. Malam lah. Malam tutup lampu. Padam lampu lah. Menganggap cah kepala. Loh. Doktor buat keluar tempurung tak tepi. Dah berapa bulan? 6 bulan lah. Lepas tu bila nak pasang balik? Tahu. Oh, sudah tuan-tuan. Bayarkan buka-buka kepiah, setengah kepala tak ada. Boleh letak air mineral atas kepala tu. Kita hari ni setakat apa sakit kepala, vertigo, tidur selesai makcik. Terus ada cerita kat orang, saya vertigo. Tak payah cerita. Orang lain pecah kepala ni, bocor, kata Haji Sattar. Kalau jatuh kena kepala, bocor kepala ni. Yang ketiga, kata Nabi, kalau hari itu kamu ada makanan, kamu telah dapat satu dunia. Satu, aman pada rumah kamu. Dua, sihat pada tubuh kamu. Tiga, ada makanan, kamu telah mendapat satu dunia. Alhamdulillah. Saya pergi kedai tadi, saya tengok beras tempatan ada, beras tempatan ada, beras. Saya cari. Saja cari entah. Yang ni import, yang ni wangi, ni beras pendek, beras panjang, beras gemuk, semuanya ada. Allah, tuan-tuan. Besok Jumaat. Malam besok saya di Alai. Malam besok insya-Allah nak balik Ipoh. Saya duk bayar lah. Melaka Ipoh mau 5 jam. Orang balik kampung Jumaat, Sabtu cuti. Selalunya balik ke utara jam. Ramai. Entah. Hari Ahad, hari Sabtu, lepas sekolah saya ada lawatan, saya balik ke Melaka balik. Loh. Malam besok saya ceramah di Alai. Habis tu saya balik Ipoh. Ipoh besok hari Sabtu. Ada 16 bas datang melawat saya. Habis lawatan, saya patah balik ke Sungai Jernih. Saya pun tak tahu Sungai Jernih di mana. Di Melaka mana, air molek ke apa ke? Dia tulis sebut air jernih, Sungai Jernih je. Buat tak sampai saya tuan. Lepas tu kena balik pula air jernih, minta maaf. Balik pula ke Ipoh hari Ahad pukul 10 di Sultanah Wahiyah Hospital. Saya duduk bayang lah. Jam berlaku. Kemarin saya ceramah di Pulau Pinang, cancel pasal jam. Tak tahu pasal apa jam. Accident tidak, apa pun tidak. Orang ramai balik.
Tiap minggu balik ramai. Mana mak balik kampung? Mana mak bercuti? Mana Din bercuti? Dah balik kampung lah, balik KL lah bercuti. Sajalah bawa anak-anak healing dekat Pulau Pinang. Tapi beras mahal lah Ustaz. Saya pun tak faham. Cuba jangan cuti. Duit kau ambil hotel 2 bilik dengan tambang RM500, kau boleh beli beras setahun. Setahun beli beras, beli makan. Mana Din? Saja bawa anak pergi Langkawi je Ustaz. Sajalah, dah lama tak jalan kan. Tapi bukan minggu lepas pergi Pulau Pangkor tu lepas kerana Langkawi. Sajalah jalan-jalan kan, bawa anak-anak. Tapi beras mahal Ustaz. Ya kau pergi ke sana buat apa? Kau simpan. Cukup duit. Tapi tetap tak nak bersyukur. Bila saya cakap macam ni orang marah. Fikirkan betul-betul. Mak tu pun faham. Baliklah Sin. Sabtu ni balik. Ahad ni baliklah. Kan minggu lepas dah balik mak. Tak apa dah balik. Dia tengok mak. Kan minggu lepas dah balik mak. Baliklah balik. Hai, tak tahulah beras mahal sekarang. Cubalah kau cakap tak payah baliklah Sin. Duit tambang tu lepas semua tu kau simpan beli beras. 400 kali kau balik. 400 tu kalau kau beli beras 10 kampit kau dapat. 20 kampit dapat. Sebulan makan sekampit maknanya 2 tahun simpanan. Belajarlah untuk hidup mengikut keadaan. Kita kencing manis. Hiduplah macam orang kencing manis. Ini dah durian, Musang King, Tupai King, Black Horn, Black Tom, semua dia batu. Saya ni kencing manis Ustaz. Kencing manis kepala otak kau. Cendol kau balon, es kacang kau balon. Tak tahulah kencing manis sekarang ni, ya Allah. Cubalah hidup seorang sebagai diabetes. Tepung tak makan, roti canai tak ambil, gula tak sentuh. Makanan proses tak sentuh. Ambil betul-betul makanan ori je, buah-buahan. Yang tak diproses makanan. Sihat bang. Ini tidak. Saya kencing manis lah Ustaz. Mata kelabu lah Aisymin. Tapi pukul 2 pagi masih makan lagi mi goreng. Aisymin tak gol lah pula. Bodoh betul lah. Tengok bola. Tidur pun lambat. Makan mi pula pukul 2 pagi. Besok pagi pula Allah 18 bacaan gula. 18. Sebab awak tidak hidup mengikut cara awak. Sekarang awak sakit jantung. Doktor belah jantung awak. Berapa banyak air yang perlu awak minum. Ada sukatan. Apa yang Abang Haji bagi ni betul dah ni. Sukatan untuk pesakit jantung banyak ni ya. Cuba hidup sebagai seorang pesakit jantung. Hidup sebagai seorang pesakit darah tinggi. Tidak. Gaya hidup tak berubah. Macam itulah kita sekarang. Kita hidup dalam keadaan inflasi, dalam keadaan ekonomi tak menentu. Hiduplah cara keadaan macam itu. Dah, lifestyle on. Cara hidup on. Tak makan, tuan-tuan. Teh tarik. Tak minum apa nama di rumah, tak minum. No, minum dekat Bintang Bak. Minum dekat Bintang Bak. 1 gelas RM19 9 kupang. 3 layer RM29 9 kupang 1 gelas. Lifestyle. Sambil duk buat laptop. Wow. Wagyu. Daging wagyu RM90. Berapa? 240. Oh, not bad lah. Okey lah. 5 orang makan okey lah. Okey lah, not bad lah. Balik rumah, IC beras mahal lah. Astagfirullahalazim. Cuba kau jangan makan satu hari, kau ambil duit tu kau beli beras. Little masalah. Tapi kita ni tuan-tuan kadang-kadang tidak mau mensyukuri dan tidak mau belajar macam mana cara hidup. Saya 2 bulan ni, sebulan 2 ni, saya pergi ceramah
naik R3. Proton R3. Pasal apa Ustaz? Jimat. Minyak jimat. Aircon sejuk. Dua kat belakang goyang. Kena 4 minit tidur tu. Parking senang, apa pun senang. Kereta tua sikit pun tak apa. Pasal apa? Jimat. Hidup. Kadang-kadang bila sampai tempat ceramah, dalam. Dalam sana, dalam. Rela halau. Bila buka tingkap, Ustaz Kazim, biar betul. Astagfirullahaladzim. Biar betul kata dia tuan-tuan. Daripada Ipoh datang Melaka naik R3 tuan. Saya beli R3. Kalau R4 jimat. Banyak kos kena pakai. Kereta tayar sebiji RM1, R3 baru RM1. Tambah pula bayaran ceramah saya tak letak bayaran. Bagi tak bagi sudah. Bagi saya ambil, tak bagi habis ceramah saya balik. Kadang bagi tak cukup, tak apa. Kalau jemput lagi sekali saya tak datang dah. Mana faham? Tak faham sudah. Tak. Jadi kalau minyaknya jimat, dapatlah saya jimatkan kos. Kadang pergi masjid, semayang mandi di masjid, tumpang. Ambil hotel, sekali kena bayar pula. Maka belajarlah hidup macam itu. Kadang-kadang tak mandi pun daripada subuh sampai ke malam. Nak mandi di tandas, buka-buka aja. Allah. Nak sebut Allah lah jamban. Nak sebut Allah lah tandas, buka je lah. Kadang-kadang lagi teruk, lagi teruk tuan-tuan. Lepas ni kalau saya masuk tandas, kalau teruk saya sebut Tapi saya masuk tandas tuan-tuan tadi, Allah. Boleh lepak lama. Bagus. Masjid Waristan tuan-tuan ni. Jadi kalau tuan-tuan dapat 3 benda ni. Pertama, kita dapat negeri yang aman. Kita duduk di Melaka yang aman ni, syukur. Nak semayang pun senang negeri kita. Saya tadi dengar tuan-tuan azan, dengar. Masjid sana azan, masjid situ azan, surau situ azan, Allahu Akbar. Saya duduk di kampung Manjui Ipoh, masjid saja ada 8 dalam satu kampung, 8 masjid, surau berpuluh buah. Sekali azan subuh, tak tahu nak jawab yang mana. Allahu Akbar, syahadu Allah, Allahu Akbar, hayya Allah, Allahu Akbar. Aku dah nak habis dah jawab tadi. Yang tu pula baru azan pula. Ya Allah, lalah tak ke masjid. Banyaknya syukur. Sebab ada negara yang saya pergi tuan-tuan, tak dibenarkan azan guna speaker. Kesian orang Islam tempat lain. Saya pergi satu masjid bawah tanah. Bawah tanah. Saya nak pergi ceramah anjuran orang Pakistan di negara dia orang. Di negara luar yang rajin buat masjid, orang Pakistan, orang Turki, orang Arab. Jadi, Ustaz, kami nak jemput Ustaz ni. Pergi. Dia ambil daripada hotel, pergi ke masjid. Saya duk tengok, mana masjid dia orang ni. Saya tak tanya. Pasal kita faham masjid macam kita lah. Dah duk cari, tak jumpa-jumpa, saya tanya, bos, mana masjid? Sikit lagi. Rupanya bawah tanah, tuan-tuan. Kena turun tangga. Macam turun tangga piramid. Loh, susahnya tuan-tuan. Nak buat masjid, bantahan daripada orang tempatan. Nak buat masjid, bantahan daripada masyarakat. Gantung depan lempar kepala babi pula. Tiba-tiba anak tuan-tuan minat sarang padahal mereka tak suka pada agama kita. Tapi orang Islam sana kuat, mereka bersatu. Bawah tanah pun bawah tanah lah. Janji kami boleh sembahyang. Allahu Akbar. Sian tuan-tuan. Kita hari ni ada masjid banyak. Masjid pula dipelihara. Jadi warisan, walaupun tak boleh nak tambah aku suka hati, tak apalah. Tapi kita ada jaga.
Setengah tempat tuan-tuan yang berlaku di Palestin sekarang, mereka bom. Ni yang kita duduk susah hati, Al-Aqsa. Dua. Yang pertama, pesanan Nabi kita ambil. Yang pertama, kalau kita dapat negeri yang aman, rumah yang aman, kalau kita dapat tubuh badan yang sihat, kalau kita dapat makanan pada hari itu, kamu telah mendapat satu dunia. Pesanan Nabi yang pertama kita pegang. Jadi bersyukurlah. Malam ni ada ke makanan tu Haji? Ada, no? Ada sponsornya. Tu saya duk nampak air tu. Air sirap ke tembikai, wallahu a'lam. Alhamdulillah ada rezeki. Orang Melaka ni rajin sedekah, tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semalam saya ceramah di Tampin, malam semalam di Tampin. Kata pengurusi kata dah habis ceramah, minta maaf pihak kami ada sediakan makan, tapi saya nampak tak cukup sebab kehadiran di luar jangkaan. Jadi yang mana tak dapat, kami mohon maaf. Makanan akan diedarkan selepas Isyak. Allah, siap tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan kalau nak edar makan ceramah lebih pun tak apa. Jadi khusyuk sembahyang. Kalau lah umum pula tak cukup, hak depan ni, sembahyang paling depan, kompong tak khusyuk. Tak dapat laku lah. Silap dekat depan. Yang paling tenang tu, hak belusah belakang. Habis-habis salam, ambil terus, lambat habis. Yang paling khusyuk dan tawaduk, imam. Takkan dia orang tak simpan. Nampak ni? Dia saya seronok ditampil malam ramai tuan. Ya, jadi buat macam mana di luar jangkaan kita tak boleh kata apa. Baik. Yang pertama, yang kedua. Pesan kita lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi salasa man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar' la yuhibbuhu illa Allah. Wa an yakrahu an ya'uda fi kufr ba'da an anfadahu Allah minhu. Kama yakrahu an yuqzafa fihi nar. Baik. Ada tiga benda Nabi kata. Salas, ada tiga benda kata Nabi. Salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun, tiga. Yang siapa-siapa yang ada benda ini di dalam jiwanya, dalam hatinya, wajada, dia akan mendapati bihinna, pada diri dia itu, halwa, manis. Halawatal iman, kemanisan iman. Tuan-tuan, adakah kita merasa sekarang kemanisan iman? Saya lepas habis USIM tadi, saya singgah makan di Senawang RNR. Saya pakai topi saya, pakai spek hitam. Saya harap orang tak kenal saya. Selalu saya pakai mask pula, lagi orang tak kenal. Sebab kalau saya pakai kepiah macam ini, duduk macam ini, tak sempat nak suap. Ustaz ambil gambar, Ustaz ambil gambar. Jadi kadang-kadang saya tak sempat nak habis pun makanan. Kita nak kerja masak. Jadi saya pun buat langkah-langkah penyamaran. Tak dan duduk lah tuan-tuan. Ustaz, makan. Ustaz, makan. Ustaz, makan. Oh, sudah tuan-tuan. Bukan setakat orang Melayu je. India yang dua kutip pinggan tu. Sekarang pinggan pula kena serah kat kaunter pula. India tu datang. Encik, apa khabar? Baik, aunty. Aunty sihat? Sihat. Makan. Dia ni kena aku kan, tuan. Kena aku lah. Saat lagi orang depan tu datang, saat lagi makcik ni datang, saat lagi adik tu datang, saat lagi driver lori tayar 10 datang. Ambil gambar salam, yang pakai gelang, yang pakai rantai, semuanya ada. Akhirnya saya rasa seronok.
Manisnya bersaudara. Saya tak kenal dia orang, tapi dia orang doakan saya. Mudah-mudahan Ustaz sihat ya. Wah, seronoknya. Ustaz dah bayar? Dah. Kenapa? Kalau belum, saya nak bayar. I say, man. Nampak tuan-tuan ni. Sampai dia nak bayar gitu. Tuan. Ada yang heret masuk kedai. Ustaz, ambil lah apa Ustaz? Berhenti kat sisi minyak. Ambil apa? Saya bayar. Saya nak ambil apa tuan-tuan? Nak ambil biskut, diabetes. Ambil keropok, diabetes. Apa pula aku nak ambil tuan-tuan ni? Ambil Ustaz, ambil Ustaz. Oh, ambil apa tuan-tuan? Tak ada nak ambil lalat, ambil kacang. Kacang cerdik. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Rasa seronok lah. Rasa seronok dekat dengan orang. Lala saya pergi jumpa dengan makcik yang duk kutip derma nak buat masjid. Duk tunggu tengah-tengah seorang dia dengan kaunter dia. Kak kutip derma untuk apa kak? Untuk buat masjid. Dia. Oh. Akak dari mana? Muar. Oh, muar. Tak apa, encik boleh derma. Encik? Encik boleh masuk sini tabung ataupun online. Encik boleh nak derma. Saya tengok muka dia. Ni muka Indon ke? Muka mana dia tuan? Bukan saya kata tuan-tuan, tak kenal Ustaz Kazim ni kira pelik dalam dunia ni. Hak India tadi pun kenal. Emai hak kutip derma tu masjid tak kenal tuan-tuan, ni pelik wal ajaib tuan-tuan ni. Maknanya bukan orang kita ni. Tapi tetap kita layan dia. Letak layan dia, ambil duit, bagi dekat dia. Yang ni untuk tabung masjid, yang ni untuk kau. Terima kasih, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Saya minta lagi doa sikit, dipertemukan jodoh. Yang tu dia tak sebut tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Panjang umur, murah rezeki. Terima kasih ya kak, saya pergi dulu. Dah. Seronok dah rasa macam tu. Wah, ni dia. Tadi kita sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, berapa ramai sebut alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau izinkan aku sujud padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, habis tanggungjawab aku sembahyang maghrib ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku dapat datang ke masjid ini ya Allah. Seronoknya. Habis salam. Imam berzikir, imam baca Fatihah, seronoknya. Lepas tu imam tak ada tangan, kita pun amin. Kita pun sapu muka, lepas sapu muka, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, seronoknya. Lepas tu kita pun sembahyang sunat. Allahu Akbar, seronoknya. Tak beralih ke belakang dah, tak pergi mana-mana dah. Sebab malam ni ada ceramah. Dapat pula tiang Allah lagi tak beralih manalah. Seronoknya tu haji kita. Apa nak jadi lantak engkau lah. Aku ada dinding. Alhamdulillah. Tuan-tuan rasa tak nikmat itu? Kata Nabi, itulah tanda-tanda orang yang diberikan kepada dia halawatul iman. Kemanisan beriman. Macam mana nak dapat rasa manisnya Ustaz? Sebab bila saya datang sembahyang, saya rasa tak seronok kan? Imam baca ayat panjang, saya marah. Tak ada lagi panjang kena baca. Bila imam baca ayat pendek pula, apa pendek sangat? Rukuk, terus rukuk, aku Fatihah pun tak habis. Ada je tak kena. Ni nak datang bulan Ramadan pula. 11, 12, 1, 2, 3. 5 bulan je lagi kau. Aduh. Rasanya baru je puasa. Dia orang ni betul ke kalender ni? Satu. Dia boleh kira pula tuan-tuan. Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban. Aisymen. Puasa pula. Apa? Hello. Abang. Zakat dah bayar ke? Tak payah cakap. Teruk-teruk kerja, kumpul-kumpul duit, kena bayar zakat. Apa? Dia marah bayar zakat. Dia bawa buku bank dia apa semua, dia pergi ke pejabat zakat Melaka. Ustaz, tolong kirakan makcik kena tak bayar zakat.
Ustaz tadi pun kira ambil sempur, kira tok tak. Makcik tak payah bayar zakat, tak cukup, tak payah. Alhamdulillah ya. Dia kata alhamdulillah tak payah bayar zakat. Dia lintas jalan tuan-tuan pergi makan chicken chop ni lah. Hang tak rasa apa ke tuan-tuan? Kenapa jadi macam itu? Kalau tuan-tuan nak rasa nikmatnya beribadah, nikmatnya tuan-tuan, kita buat ibadat, macam mana nak rasa lazat, rasa manis? Ada tadi profesor dekat USIM tu, dia tanya saya, Ustaz sakit, selalu saya dengar sakit lah, ya. Tapi ceramah okey. Okey. Itu ubat. Itu terapi saya. Bagi mikrofon, pergi lega. Sebab tu di rumah saya banyak mikrofon. Agak-agak sihat tak sihat ya, isteri bagi mikrofon. Tuan-tuan yang saya hormati, anak tengok ke bilik, betul tak sihat dah aku ni. Sebab kegemaran itu menjadikan kita sihat. Tuan-tuan kalau tak datang masjid, tuan-tuan rasa apa? Rasa gundah gulana, rasa tak tenteram. Selalu kita datang kuliah maghrib, malam tu tak datang. Aduh. Sebab apa tak datang? Kawan dari Johor nak datang pukul 8 malam. Kita kuliah maghrib, tunggu di rumah. Aduh. Nampak tak? Kenapa gelisah bang? Malam ni ceramah Ustaz Kazim. Sindin pula nak datang, tak apalah, layan tetamu pahala juga. Tapi tak ada Kenapa? Yelah tak dengar Ustaz Kazim. Tak apa pula dia ngumpat malam ni. Astagfirullahalazim. Dia kata tak apalah Ustaz Kazim ngumpat malam ni. Jom. Sakit saya tuan-tuan hilang bila saya tengok muka tuan-tuan. Sakit saya ni hilang tuan-tuan. Tak ada apa sakit saya ni. Dapat pegang mikrofon, saya boleh cakap pukul 12, tuan-tuan tak tahan. Pasal apa? Pasal saya rasa seronoknya bila berceramah. Setiap kali saya ceramah, satu perkataan saya mengajar, satu pahala sedekah saya dapat. Allahu Akbar. Ada satu tempat saya sampai di ceramah, okey Ustaz ceramah sejam ni tau. Okey Ustaz, saya masuk pintu masjid, sejam ni Ustaz ya. Okey, baik, sejam. Saya nak duduk atas kursi ni, dia pegang mic tu, Ustaz. Pukul 9 berhenti ya. Okey. 8.50 dia masuk lagi sekali, dia hantar nota pula. Sila berhenti jam 9. Astagfirullahalazim. Daripada pintu masjid sampai atas kursi, sejam ya. Lalas sekali 10 minit lagi Ustaz, lepas tu berhenti. Kalau kau macam ni, kau jemput aku buat apa? Buat apa tak? Hang tak rasa manisnya duduk dalam majlis ilmu? Dah lah nak dapat saya ni berapa bulan, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, baru dapat giliran. Saya pun tak pasti masjid ni berapa bulan panggil saya. 4 bulan. Morning sickness tu 4 bulan. Tiba-tiba sejam tau. Okey. Tu Ustaz nak berapa jam? Sejam. Tapi tak payahlah sampai berkali-kali cakap. Saya bukan budak. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab kita nak duduk dalam halawatul iman. Jadi bagaimana nak rasanya seronok sembahyang, rasa seronoknya puasa, rasa seronoknya pergi haji. Bulan 11 insya-Allah saya pergi umrah. Macam-macam orang saya bawa. Ada yang tak reti ikat ke ihram. Siapa yang tak pandai ikat, datang ke bilik saya ajar cara-cara pakai ke ihram ya. Ini untuk lelaki saja. Makcik jangan datang pula. Sibuk je makcik datang nak belajar ikat buat apa? Tak
tak nak datang. Kita pun naik bas pergi ke Mekah. Saya duduk, bila berhenti dekat RNR tu, saya tak turun. Dah makan dah tadi kat hotel, apa nak turun lagi menung. Makcik-makcik depan menjerit. Hai! Ya Allah, ya Allah! Ya Allah! Apa yang pula kak ni duduk menjerit lembah. Rupanya tuan-tuan, ada pakcik tu pakai ke ihram. Bila dia berjalan, nampak. Bila dia ni tutup. Nampak tutup. Nampak tutup. Buka tutup. Buka tutup. Astaghfirullahalazim. Yang makcik tu menjerit. Menjerit-menjerit. Tengok. Hai! Hai! Nampak tuan-tuan. Hai, tengok juga. Saya pun jadi hero lah. Superman. Pergi turun. Pergi tutup. Pergi duduk belakang bas. Tuan-tuan. Pakai kat dia. Saya dah kata, Abang Haji, mainlah jumpa saya. Abang Haji tak mau. Nampak malu tuan. Dah lah kita nak pergi Mekah, duduk dah 8 hari lagi di Mekah, 6 hari lagi di Mekah, duduk jumpa leha. Hak tu leha tu. Yang tu ya semalam tu tak pakai, malu Haji. Ada yang jumpa bila dah habis tawaf sa'i semua, saya pun duduk di hotel lobi, duduk tunggu jemaah sampai. Dah je, selesai dah. Selesai dah, saya ikut ustaz tu. Tapi tak, Kaabah dia tak besar, ustaz kan kecil je. Nampak dalam TV tu besar. Biasa je. Saya tengok dia. Biasa ustaz. Itu tak apa ni. Ada pula ustaz, bila saya masuk dalam Masjidil Haram tahun 1999 saya bawa. Dia berhenti. Mana Kaabah ustaz? Tu. Masa tu tak ada lagi pembangunan. Saya masuk melalui Babul Fatah. Masuk Babul Fatah. Nampak Kaabah, dia tak nampak. Tu Kaabah kan. Itu tunggu kayu kan. Tunggu kayu. Kaabah tu. Mana ada tunggu kayu apa? Abang, jom kita patah balik abang. Patah balik ke hotel. Jom bersihkan balik, mandi elok-elok, mai. Kita buat sujud, kita buat sembahyang taubat, kita sujud lama sikit. Kita ampun. Baru dia perasan, ya Allah, aku tak nampak Kaabah. Lepas tu tuan-tuan, bercucur-cucur air mata ni, ya Allah. Sudah, bila pula nak berhenti ni, sudahlah, lama sangat dah. Baru dia nampak Kaabah. Wow. Macam-macam pengalaman saya tuan-tuan. Satu hari nak sembahyang Jumaat tu. Habis sembahyang Jumaat, dia buka spek hitam. Ustaz, lebam. Kenapa? Orang balik dengan kurma yang murah kan. Dulu-dulu kita pergi kurma yang dalam buku bungkus dengan plastik dulu tu. Lah tak ada lah. Sekarang semua kurma elok-elok lah. Dulu zaman dulu-dulu kurma tu tak tahu daripada mana ustaz, seketul kurma tu kena pergi. Padahal masa tu semua orang tahiyat akhir. Saya tengah tahiyat, debu kena ustaz. Oh sudah. Saya siapa dia balik tengok, semua orang tahiyat. Abang buat apa sebelum abang kena balik dengan kurma? Saya nak masuk tempat nak sembahyang sunat, saya siku orang sebelah. Orang dia besar tegak, dia siku bajik tu. Dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Bila sembahyang Jumaat tuan-tuan, cash Allah bagi ni. Abang buat tak betul kot. Tak, saya nak ambil tempat saya siku dah dia. Yang abang siku dia pasal apa? Kira baik saya siku kalau saya smackdown tak. Oh, macam-macam tuan-tuan oi. Jadi macam mana nak rasanya seronoknya beribadat? Nombor 1 kata Nabi SAW, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada Allah, melebihi daripada segala yang lain. Tak ada siapa pun yang dia cintai macam mana dia cinta Allah dan Rasul. Barulah dia rasa nikmatnya, manisnya beribadat. Nombor 1 siapa yang makcik sayang? Allah. Nombor 2 Rasul. Nombor 1 apa yang abang sayang? Allah. Nombor 2 Rasul. Saya dua ni ustaz dalam hati ustaz.
Tak ada siapa boleh ambil Allah dan Rasul daripada hati saya. Maka pada masa itu tuan-tuan akan rasa nikmatnya beribadah. Ni, kita dah 8.28. 8.28. Tadi pukul berapa kita isyak dia pukul berapa? 8.15. 8.15 duk tengok jam. Tambah pula tadi ada handphone yang duk bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tuan-tuan rasa? Ustaz ni bila nak berhenti? Dah azan isyak nampak dah. Bagusnya tuan-tuan, tak sabar-sabar nak sembahyang isyak. Relax. Nak sembahyang isyak. Tak sabar ni, rasa seronoknya sembahyang isyak. Tadi seronoknya sembahyang maghrib. Selesai sembahyang, alhamdulillah. Alhamdulillah, ni nak sembahyang isyak pula ni. Belum sembahyang lagi, dah berdebar-debar dah. Bila dia jadi nak berhenti ni, ya Allah. Hai. Sabarlah bang. Kita buat kuliah ni tidak dikira melengah-lengahkan sembahyang. Tak dikira melambat-lambatkan sembahyang. Tambah-tambah pula sembahyang isyak ni panjang waktu dia. Yang melengah-lengah melambat-lambat pergi tengok bola. Masuk pukul 8, isyak pukul 2. Bila kita tanya, bila nak sembahyang? Isyak tu panjang. Astagfirullahalazim. Tetapi perbuatan engkau melihat bola. Dia tak sama dengan ceramah, dengan kuliah. Tak sama. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, apa hukum tengok bola? Saya jawab, harus. Tak dosa pun. Tuan-tuan ambil bola sebiji, tuan-tuan tengok. Mana dosa tengok bola? Takkan ada kata haram pun. Tak mana faham? Tak faham tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lurus ingat kan, jadi pemarih pula, payah pula. Jadi tuan-tuan, jom kita cintai Allah dan Rasul. Maka bila tuan-tuan cintai Allah dan Rasul nombor satu, tuan-tuan akan datang perasaan manisnya hidup. Saya tadi habis ceramah pukul 12. Saya duduk di situ sampai 12.45. Pasal apa Ustaz? Ustaz ambil gambar, 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 sampai ke kereta. Saya rasa seronok. Yang muda, yang tua, yang laki, yang makcik, yang prof. Saya makan di Senawang tadi, saya rasa seronok. Abang tu kena stroke. Adik ni nak pergi Johor main bowling peringkat kebangsaan. Yang makcik ni pula datang ambil gambar, pak siapa minat. Yang India tu datang pula. Sudah makan lah. Ni baru nak makan. Baru nak makan cik. Nak nyembang tuan-tuan. Main driver lori pula Ustaz. Saya dari Kelang. Abang driver lori opol tayar 10. Oi, gaji mahal. Tak ada lah Ustaz. Lori street je. Tak ada kona-kona punya lori. Bukan lori belok-belok punya. Mai berada ni pula. Abang daripada mana? Daripada Pulau Pinang. Nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Hantar barang. Driver lori opol tayar pula. Saya tak kenal pun dia orang tuan-tuan. Tak kenal pun. Tadi saya pergi cari biskut. Malam ni saya tidur di Melaka. Pagi besok saya di pusat apa, Puspen apa tau. Pergi besok pukul 9. Saya tidur di sini. Duk fikir malam sat lagi kalau aku lapar, aku nak cari apa, nak makan apa. Biskut tak ada, apa pun tak ada. Pergi cari oat. Pergi kedai depan tu cari oat. Tak ada jumpa oat. Ustaz ambil gambar. Oat pun tak jumpa lagi. Ambil gambar lah. Adakah saya marah? Tak. Saya rasa seronok. Pasal apa? Kita macam bersaudara. Saya keluar tandas tu tuan-tuan. Tunggulah. Bapak dengan 3 anak. Ustaz ambil gambar. Ni semua anak lah. Depan pintu tandas. Saya kata buat tenang ni. Tandas ni tak apa. Tandas pun tandas Ustaz. Allah. Tuan-tuan, seronoknya perpaduan kita. Seronoknya kasih sayang kita. Pasal apa? Pasal kita meletakkan Allah dan Rasul nombor 1.
Sebab tu kita buat program maulid. Nak bawa Nabi, bawa Allah dalam jiwa kita. Ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Hak lain-lain itu kesampingkan. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini kasih sayang dan perpaduan macam itu makin pudar. Bagi salam pun tengok orang. Abang tak bagi salam ke dekat Haji Din tu? Ish, tak nampak bendera rumah dia apa. Dulu sama dengan kita. Dah rompak belah lain pula, celaka betul. Celaka kau cakap. Pasal bendera sekarang tak nak salam. Sayang tintan. Dengar ceramah pun tak nak duduk sebelah. Sayang tintan. Dah tak ada tempat lain nak lari, duduk jugalah sebelah. Tapi muka masam. Kadang-kadang je menjeling. Datang juga biawak. Biawak dia panggil orang sebelah. Sayanglah tuan-tuan. Kita dah tak rasa dah halawatul iman. Kenuri tak dijemput, mati tak diziarah, sakit tak ditengok. Kalau mati disebut pula pada muka. Mana rasa manis? Bersalam tak nak. Kenapa abang tak bersalam lepas sembahyang? Nabi tak pernah buat. Takkah bersalam salah? Bid'ah kata dia. Abang, kita nak pergi umrah ni abang, tak buat kenuri ke panggil orang masjid? Heish, Nabi tidak pernah buat kenuri ketika pergi mengerjakan umrah. Kalau buat, neraka tempat kita. Astaghfirullahalazim. Habis tuan-tuan. Sifat kasih sayang yang orang tua-tua kita buat ribuan tahun, ratusan tahun, hari ini hilang satu persatu. Ucapan salam hanya tengok orang yang kenal, yang tak kenal, yang bukan geng, no salam. Hari ini kenuri memilih siapa yang dijemput, yang kenal, yang baik, yang tak baik, sorry. Hari ini kalau sakit, dah mati baru nak pergi tengok. Mat, Pak Mat Tempe mati, Mat. Bila? Tadi tengah hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku cadang lepas zuhur ni aku nak ziarah dia. Tak sempat juga tengok dia. Padahal Pak Mat Tempe tu dah lumpuh 4 tahun. Selama 4 tahun kenapa kau tak ziarah dia? 4 bulan kenapa tak ziarah dia? 4 minggu dia sakit kenapa tak ziarah? Bila dia mati, pandai pula kita cakap, ai semen, baru petang ni cadang nak pergi tengok. Ai, tak sempat. Nampak sangat munafiknya tuan ni. Jadi lepas ni, kita dengar aja orang sakit, ziarah terus. Dengar aja orang susah, bagi terus. Tengok aja orang mati, pergi ziarah. Jumpa aja orang, bagi salam. Jumpa aja orang, hulurkan tangan salam. Nombor 2, bagaimana nak merasakan kemanisan iman? Yang keduanya, dia merasakan bahawa wa anna yuhibbal mar' la yuhibbu illallah. Dia sayang kepada seseorang, dia cintai pada seseorang hanyalah semata-mata dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang mencintai orang lain kerana Allah semata-mata, dia akan rasa seronok. Tuan-tuan cuba tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi ada imam. Jadi Nabi Muhammad jadi ada imam. Jadi dia Nabi. Satu hari Nabi pendekkan bacaan imam, bacaan Quran. Habis Nabi kata, kalau ikutkan hajat aku nak baca panjang malam ni. Tapi kerana ada budak yang menangis, aku ringkaskan bacaan aku. Aku ringkaskan bacaan aku. Sebab aku faham perasaan ibu yang anak dia menangis mesti tak tenang. Maka Nabi ni tuan-tuan sayang pada orang kerana Allah, dia ringkaskan bacaan sembahyang. Hebat Rasulullah. Pasal Nabi tahu macam mana perasaan mak bila anak kecil dia menangis di masjid. Memang susah hati. Allahu Akbar. Start Allah aja budak tu menjerit. Sama naik pula dengan takbir. Mama,
Oi mama. Oh sudah tuan. Masa inilah yang kau nak menangis pun, kata dia. Dia, mak tu buat isyarat. Lagi kuat menangis. Adakah mak dia saja yang tak khusyuk? Tak. Makcik sebelah pun tak khusyuk. Dah tahu budak, berapa dibawanya? Tuan-tuan, yang belah kiri tak khusyuk, belah kanan pun tak khusyuk, yang belakang dia pun tak khusyuk. Budak ni aku sepak tak lagi kah? Satu tempat perempuan tak khusyuk. Nabi kata, kasihanilah pada mak dia. Pendekkan bacaan. Kalaupun sembahyang Nabi pendekkan kerana menghormati orang yang teriak menangis anak dia, takkan ceramah nak panjang-panjang. Ni orang ramai yang nak terkencing sekarang. Dah lah masjid ekong. Nak bangun aku depan sekali. Aduh. Berapa ramai yang gaut sekarang ni. Sekejap lunjur, sekejap lipat kaki. Sekejap lunjur, sekejap lipat kaki. Ustaz ni tak berhenti nak berhenti ke? Aduh. Berapa ramai yang lapar sekarang ni tuan-tuan. Kalaulah penceramah tu faham ada sifat kasih kerana Allah, dia mesti buat yang terbaik kepada jemaah yang datang. Tuan-tuan tengok malam ni berapa ramai anak-anak muda yang datang. Saya keluar pada tandas tadi ada 10 anak-anak muda. Ustaz, ambil gambar. Ustaz Kazim, lagi dahsyat, S1R mana Ustaz? S1R. Astagfirullahalazim. Dia pun tanya X1R dekat saya. X1R tu mendatang apa Ustaz? Saya pun tak tahu mendatang apa. Tuan-tuan, macam-macam orang datang hari ini. Jadi kalau saya sayang pada tuan-tuan, apa yang saya kena buat pada tuan-tuan? Supaya saya rasa seronok dan tuan-tuan pun rasa manis ceramah kita. Maka saya kena bagi faham apa yang saya nak sampaikan. Supaya tuan-tuan balik ke rumah nanti, tuan-tuan faham. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang tuan-tuan tak faham, saya bukan penceramah yang baik. Abang, Ustaz Kazim ceramah apa malam ni? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Yalah, dia sentuh buat apa Kira terang lah apa yang dia cakap tu. Suara dia pun terang kan. Yalah, dia kata apa? Kira jelas lah. Sudah tuan-tuan. Punya banyak matematiknya. Kira. Rupanya dia tak faham. Bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya yang tak pandai memahamkan tuan-tuan. Kita ceramah lain. Cerita hukum selesai masalah. Mengikut mazhab ini, hukum dia wajib. Selesai. Dah, simple. Ustaz, soalan? Ya. Macam kita lelaki, perempuan, sunat ke wajib? Masuk jawi. Berkhitan. Itu soalannya. Sunat ke wajib? Mazhab kita kata wajib. Jalan. Tapi taklah sama antara sunat perempuan dengan sunat laki-laki. Sunat perempuan macam ni sikit saja, hak laki macam ni. Bukan hak perempuan tu kasih rata tu, bukan. Dia cakap simple. Dah. Tapi masa saya ni kadang-kadang nak bagi orang faham tapi jadi pening pakcik tu. Dalam ni ambil pada hukum mazhab Syafi'i wajib lah, wajib. Tapi pendapat Syafi'i tu dibantah oleh Hambali. Tetapi pendapat Hambali dibantah pula. Alah, bila nak selesai nak bantah. Yang ni yang banyak orang buat sekarang. Pening kepala tuan-tuan sekarang ni. Kalau nak kuliah macam tu, pergi masuk universiti. Tapi bila mari di sini, selesai masalah. Ustaz, macam mana dengan subuh? Kenapa? Masjid kita orang buat kunut. So, apa masalah? Tak, saya pergi Mekah, tak ada pula kunut. Kenapa sini ada kunut? Di tempat sana lagi teruk Ustaz, kunut pendek. Macam mana? Kunut. Astagfirullahalazim. Simple. Sunat. Baca kunut dapat pahala. Okey, kalau saya tak baca,
Imam tak baca, kita orang pun tak baca. Gitulah. Tak ada dah sunat, tak dapat pahala. Jangan imam tak baca, pakcik baca pula. Di Mekah tak ada kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Imam terus sujud. Kita pula Allah Akbar. Siapa suruh Abang Haji? Kau sujud sajalah. Bila balik ke Malaysia, baca balik. Simple. Dah baca, dapat pahala. Tak baca, tak ada pahala lah. Kunut. Sila, simple. Itulah kuliah. Tapi kalau nak mendalam, buka kitab. Satu. Simple. Jadi saya sebagai penceramah, jangan menjadikan tuan-tuan di sini bergaduh. Kalau saya sayang pada tuan-tuan, siapa-siapa yang tak datang di masjid, jangan ziarah rumah dia. Jahat betul saya ni. Siapa yang tak datang masjid, kalau buat korban, jangan hantar daging rumah dia. Saya lah penceramah paling jahat. Sebab saya memecah belahkan tuan-tuan. Jahat saya lah. Saya kasih pada tuan-tuan. Saya kena mengajak tuan-tuan berkasih sayang. Bukan ajak boykot, ajak pecah belah. Ni bila punya zaman. Malah tuan-tuan, kalau ada jemaah yang tak datang masjid, kalau ada kenduri, jemput dia orang. Dia orang tak datang, tapau untuk dia orang. Kalau ada korban tahun depan, cuba tengok siapa yang tak datang. Itu bagi dulu. Bagi sekilo. Bubuh dalam tapawai elok-elok. Kalau tapawai kan busuk usai jadi hitam pula daging. Hamburlah plastik. Bawa plastik hantar petang. Tengah hari hantar. Assalamualaikum. Salam. Wahal. Saya Jidin dari masjid. Masal. Nak bagi daging korban. Oh iya ke? Nampak. Dengar daging korban, turun tuan-tuan. Padahal tadi Assalamualaikum. Salam. Wahal. Apa hal? Dengar nak bagi daging korban. Saya tak ke masjid. Dapat juga ke? Dapat. Kami tak pernah lupa anak-anak karya. Tak ke seronok dia? Dia bawa ke dapur. Apa tu bang? Daging korban. Orang masjid hantar. Agak-agak isteri dia kata apa? Nangis kat leher. Saya dah banyak kali cakap dekat abang. Pergilah sembahyang. Abang tak pernah pergi masjid. Tengok orang masjid tak pernah lupa kita bang. Malu saya. Daging sapu masjid tak pergi. Pergilah abang. Orang masjid tak pernah boykot kita. Pergilah. Tengok dia orang bagi daging pada kita bang. Ingat dia orang pada kita bang. Maghrib tu dia datang. Dia cari Haji Din tadi. Mana dia? Assalamualaikum Haji. Salam. Ada lagi ke daging? Astaghfirullahalazim. Dia tanya kok ada sekilo lagi. Boleh buat sup malam ni? Kok ada tulangnya dia lah. Lantak lah tuan-tuan. Bagilah tulang kat dia. Kok dia nak buat sup tulang. Janji lama-lama hati dia melekat dekat masjid. Tapi kita kalau macam tu setengah masjid, tengok ada kenduri sampai. Siap kat kening macam Zainal Zain. Ada kenduri nampak muka. Tak ada kenduri haram. Habis lah tuan-tuan. Patutlah hujan malam ni. Yang tak nak datang hujan tadi. Kecil hati terus tak datang. Dia tengok pula anak-anak datang tuan-tuan. Anak-anak muda. Ramai pula datang. Mat. Mat. Tengok tabung tu. Kau berjalan pula. Dengar adik budak-budak tu dibakar je masjid tu. Warisan tak warisan kata dia. Jom tuan-tuan kita berkasih sayang. Dan berkasih sayang kerana Allah, tuan-tuan akan mendapati halawatul iman. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kita benci menjadi kufur. Kita tak mau dah melakukan amalan-amalan yang jahat. Selepas kita ni bertaubat kepada Allah, berhijrah kepada Allah. Tak mau dah. Tak mau dah. Bang, cantik nombor ni bang. Bang, cantik nombor ni bang. Cantik aku tak mau, haram. Aku tak nak berjudi. Nampak? Sebab ada orang yang tak berjudi sebab tak pernah kena. Mak,
Kau tak tikam nombor, Mak? Malah. Tak nak kena pun, tak apa. Tapi kalau ada nombor bagus boleh lah. Sudah lah. Itu bukan taubat. Dia tak nak dah balik. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, sepanjang saya berceramah berpuluh-puluh tahun, saya dah ceramah 33 tahun dah. Tu orang 33 tahun. Allah, saya pun tak boleh sangka umur dakwah saya macam tu punya panjang. Masya Allah, lama sungguh dah. Tuan-tuan kenal saya ni daripada CD, daripada kaset, televisyen, forum perdana, kalau dah jodoh. Ada pula kata kalau dah bodoh. YouTube, TikTok, live. Terlalu lama saya berceramah. Sebab tu baru ni ada kawan-kawan, dia kata, Datuk, jomlah kita ambil tauliah mengajar. Kita boleh ceramah. Saya kata, entahlah pergi. Entah baru 28. Entah baru 33. Pilih ambil. Anak ni dah 50 lebih dah. Lagi setahun dua ni kena pencin lah. Negeri yang bagi anda ceramah, anda datang. Negeri yang tak bagi anda ceramah, tak payahlah anda datang. Walaupun anda tak datang, tak dibenarkan ceramah, tapi kuliah-kuliah masih jalan macam biasa di negeri mereka. Yang tak datangnya Ustaz Kazim saja. Itu apa masalahnya? Ustaz Dollah ada, Ustaz Zul ada, Ustaz Mat ada, Imam Din pun boleh mengajar, Imam Mahdi pun mengajar, apa masalah? Yang tak boleh saya seorang. Kenapa kita nak marah pula? Saya salah sebab saya tak ada tauliah. Kenapa Ustaz tak ambil tauliah? Dulu ceramah tak ada tauliah. Saya ceramah anjuran dia orang pun, jabatan dia orang, jabatan agama dia orang bagi saya ceramah buat kursus. Baru ni saja kena buat tauliah. Jadi saya tak adalah pergi. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, orang nak juga. Baru ni saya nak buat rakaman TV. Minta pergi jumpa pegawai. Kami nak buat rakaman TV di masjid ni. Jadi permintaan sekolah, permintaan masyarakat nak Ustaz Kazim. Sebab ini dalam live, dalam rakaman TV. 2 episod live dan rakaman. Nak minta kerjasama, minta kebenaran khas untuk Ustaz Kazim. No. Pegawai dia kata, no, minta maaf. Tak diluluskan. TV tak TV. Datuk tak Datuk. Saya kata dekat TV, saya dah cakap, tak payahlah jemput saya, korang nak juga. Memang tak lulus. Memang takkan lulus, saya cakap. Dah lah. Ada negeri yang panggil saya ceramah, membenarkan saya ceramah. Ada negeri yang saya ada tauliah, jalan. Saya ada negeri, 4 negeri yang ada tauliah, jalan. Negeri yang saya tak ada tauliah, tak dapat kebenaran khas, tak payah. Adakah saya tak datang ceramah, dakwah situ malap? Tak ada malap lah. Kuliah ustaz-ustaz bersepah, berlambak. Tak jadi, bukan katanya terus dakwah ditutup. Tak. Dakwah berjalan macam biasa. Cuma Ustaz Kazim saja tak ada dengan 2-3 ustaz lagi. Tengoklah saya dalam TV. Ujung bulan ni saya forum perdana TV1 live. Ujung bulan ni hari Khamis malam Jumaat. Tak boleh datang masjid tuan-tuan, tengok TV lah. Tapi TV boleh masuk, kenapa? Mana saya tahu tuan-tuan. Baik, apa yang saya nak cakap? Saya sebagai pendakwah kena jalan macam-macam. Dulu waktu saya berdakwah, orang buat kaset saya. Lepas kaset, orang buat CD. Tuan-tuan tahu tak, CD saya tu, masa tu punya seronok CD saya. Sebab saya naik kereta, depan saya bas, dekat terowong Kuala Kangsar tu, menora tu. Daripada dalam kereta saya nampak CD saya dipasang dalam bas ceramah.
Pemandu saya kata, Ustaz, tu ceramah Ustaz tu. Saya pun tengok, oh dengan pasal nambas tu, Alhamdulillah. Sonok tau. Saya kata potonglah lambat ni. Bila potong, saya buka cermin. Saya babai. Dia orang pula nampak saya. Pakak tak tengok. Sampai 15 pun tengok tak. Janganlah tengok aku kan jatuh gaul masuk paper. Saya pergi makan mi rebus. Macam cerita Piramli pula. Mi rebus satu. Saya tengok ceramah. Sementara nak siap tu saya tengok ceramah kat video. Datang orang yang hantar mi. Dia tengok saya, dia tengok video. Macam muka sama je. Saya kata ada juga orang cakap sama dengan ustaz tu. Oh, itulah saya perhati juga. Macam sama ya. Astagfirullahaladzim. Saya cakap apa? Memang ada orang cakap saya muka macam ustaz tu. Oi, tuan-tuan. Sampai Singapura. Sampai Brunei. Tuan-tuan tahu tak? Berapa royalty dia? Royalty saya dapat. Saya dapat royalty satu tajuk 200 keping. 200 keping CD. Ini royalty ustaz. Kalau jual 500, dapatlah 1000 kalau jual. Kalau tak jual, tak dapatlah. Jadi bukan dapat duit, dapat CD. Jadi macam mana saya nak dapat duit? Pergi ceramah. Dah habis ceramah, siapa nak beli CD saya ada. Saya tak mau jual macam tu, saya malu. Saya bukan meniaga, saya main ceramah. Itu ustaz ada je kopi ala Kazim ustaz tu. Tu bukan saya punya. Itu dia orang Melaka dia nak jual, silalah jual. Saya bukan bawa kopi saya. Tuan-tuan nak beli kopi, beli kat dia. Tapi tu bukan saya jual. Saya penceramah, saya bukan meniaga. Nak meniaga, tepi lebuh raya. Sepanjang jalan, muka saya. Saya pun mula-mula terkejut. Naik kereta, tidur, jaga. Tengok muka kat tepi highway tu. Macam aku kenal pakcik ni. Tak kenal apa muka saya. Kopi ala Kazim. Hari ni semua orang datang, Ustaz, saya minum kopi ala Kazim. Menteri besar saya berjumpa baru ni, saya minum kopi Datuk. Oh, tuan-tuan. Semalam saya ada muzakarah Sultan Nazrin, orang besar jajahan, mufti. Saya pun minum kopi ala Kazim. Hai, betul hebat kopi ala Kazim ni. Jadi macam mana saya nak buat dengan CD yang berlambak? Saya buka dalam kereta. Bila saya singgah, saya bagi percuma. Pergi dekat highway, bagi percuma, bagi percuma, bagi percuma. Itu dakwah saya masa itu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Saya bagi pada orang yang pakai skirt. Saya tak nak beli. Sorry, tak nak beli. Tak, saya bukannya jual kak, saya bagi percuma. Oh iya ke? Okay, thank you. Pakai skirt. Singlet. Saya bagi CD. Dia dengar, dia tak dengar tu dia punya pasal. Dakwah berjalan. 2-3 bulan lepas tu tuan-tuan, datang satu perempuan dengan suami dia pakai purdah. Ustaz kenal tak saya? Tak kenal. Tambah nampak mata saja, lagi tak kenal. Ustaz ingat tak? Ustaz ada bagi CD waktu dekat RNR. Tak ingat. Takkan tak ingat Ustaz bagi? Tak ingat. Sebab apa tak ingat? Sebab saya bagi CD terlalu ramai. Mana saya nak ingat? Yang saya pakai skirt. Yang tu ingat. Sebab skirt tu ingat saja. Suami dia peluk saya. Terima kasih Ustaz. Lepas Ustaz bagi CD, isteri saya dengar di pejabat. Nak dengar ke tak dengar? Dia nak buang Ustaz. Dia dengar dalam komputer dia. Masa tu komputer kan. Buat balik ke rumah. Kami dengar Ustaz. Lepas tu kami cari CD Ustaz dekat pasar raya, dekat pasar malam. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya dah bakar skirt-skirt isteri saya. Saya dah bakar Ustaz. Tak ada lagi dah. Gambar-gambar yang mendedah semua saya bakar Ustaz. Tak ada kenangan pada benda-benda yang haram Ustaz.
Kenangan muda pakai macam ni saya bakar Ustaz. Saya takut pada Allah. Ni dia ni, nampak ni. Dia tak mau jadi buat benda hak tak elok tu. Macam mana tak maunya bersungguh-sungguh nak mengelakkan daripada api neraka. Bersungguh-sungguh ni tuan-tuan. Yang ni saya jumpa banyak tuan-tuan. Saya bukannya apa, kerja saya ialah berdakwah. Kerja saya berdakwah. Orang panggil saya datang. Orang tak panggil tak apa. Tapi dakwah jalan style saya. Dengan salam, dengan senyum, dengan apa-apa pun. Orang nak sekat, silakan. Saya pun dah tua, tak larat. Berapa tahun lagi dah nak cakap ni. Dengan penyakit kencing manis, penyakit jantung, semua ada kat saya. Tapi saya sebelum saya berhenti dakwah ke, ceramah ke, saya nak ajak tuan-tuan, jom teruskan berdakwah. Sebab kita tak tahu dengan siapa kita berdakwah. Tak boleh ceramah, ambil keset saya bagi. Dia dah tengok saya tengok dia. Assalamualaikum Kak. Salam. Mat pergi ambil keset dia pergi ambil keset CD. Sebelum ceramah balik, bagi kat dia. Hadiah pada saya Kak. Terima kasih. Saya tak ingat apa. Balik rumah, balik sekolah berbulan-bulan, dia datang balik. Ustaz, saya yang Ustaz bagi CD. Oh, di mana Sungai Buloh, RNR, Jejantas. Oh. Dia pakai tudung, pakai jubah. Terima kasih Ustaz, perkenalkan saya balik pada agama saya Ustaz. Dengan CD Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz tak nak tanya ke kerja saya apa? Oh, kena tanya ke? Kak kerja apa? Saya pelacur Ustaz. Oh, saya menyanda tu saya pelacur Ustaz. Saya takut Ustaz. Saya tobat Ustaz. Macam mana Ustaz? Allah terima tak tobat saya ni? Kalau akak tengok di langit bintang banyak, kalau akak tengok di pantai pasir banyak, dosa akak lagi banyak daripada itu pun Allah ampunkan. Tobat. Sekarang saya tak nak cerita lagi bab pelacur ke apa, saya tak mau. Ustaz, saya bawa kawan, kami dua-dua kerja sekali Ustaz. Boleh tak kami duduk di sekolah Ustaz? Duduk. Tapi kami nak makan apa? Tapi duit simpanan tu ada lagi. Simpanan apa? Kerja-kerja jual badan tu. Simpan duit. Boleh tak kami pakai duit tu? Buat main kat dia. Saya nak hantar dekat pejabat zakat. Ni pejabat Baitul Mal. Akak tak boleh makan duit tu. Saya pun tak mau ambil. Saya nak serah pada Baitul Mal. Baitul Mal tahulah nak buat apa. Jangan akak pula pergi telefon pula customer pula. Hang tu berapa kali? Main ambil dia balik. Nak pulang balik ni. Jangan pula. Jadi Ustaz, saya nak makan apa? Apa yang saya makan, akak makan. Kalau saya puasa, akak pun puasa. Tuan-tuan, sebab di sekolah saya, orang miskin, fakir miskin, orang tua-tua tuan-tuan, kita bagi makan percuma. Jadi akak ambil makanan tu percuma. Hampir 2 tahun dia duduk di sekolah saya. Kemudian dia minta balik kampung. Dia kata, cukuplah Ustaz, saya tak nak nyusahkan Ustaz, saya nak buat kerja lain. Terima kasih Ustaz, perkenalkan CD-CD. Itu CD tu kan menyentuh hati orang. Alhamdulillah. Bayangkan ceramah kita menyentuh hati orang dalam TV, dalam masjid, dalam radio. Tapi kalau kita sekat dakwah orang dengan alasan-alasan tu tuan-tuan, apa kita nak jawab pada Allah? Kita tak tahu dengan dakwah tu boleh tarik hati orang pada Islam. Sebab tu peganglah kata-kata Rasulullah, permudahkan, jangan menyusahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita. Jadi tuan-tuan, 2 je hadis yang saya baca malam ni daripada pesanan Nabi untuk kita mencintai Rasulullah, supaya kita rasa halawatul iman. Jadi saya dah ceramah 1 jam 33 minit 17 saat. Saya start tadi pukul 7.30, sekarang 9.3 minit. 1 jam setengah. Terasa tak Kak Leha? Tak
terasa lah. Bukan Kak Leha bercakap. Yang terasa saya sejam setengah. Sejam setengah dah sampai KL lah tuan-tuan. Jadi kita jumpa lagi. Besok saya ada di Puspen. Malam besok di Alai. Hari Sabtu pun saya ada di Air Jernih ke Sungai Jernih ke, saya lupa. Jadi 3 hari ni saya di Melaka saja. Ya. Ni Alai, saya di Alai. Malam besok di mana? Di mana malam besok? Selandar, sorry. Malam besok di Selandar, insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi tuan-tuan. Sudah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang sini. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput saya 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Terima kasih pengurusi. Terima kasih semua. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.